minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udal au azilla au uzal au azlima au uzlam au ajhala au yujhala alai, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun syurutu jam'i taqdimi arba'atun. Al-buda'atu bil ula wa niyatul jam'i fiha wal muwalatu bainahuma wa dawamul 'udhri ila al-ihrami bis thaniyah. Faslun syurutu jam'i ta'khir isnan. Niyatut ta'khir wa qad baqiya min waqtil ula ma yasa'uha wa dawamul 'udhri ila tamamiha. Faslun syurutul qasri sab'atun. An yakuna safaruhu marhalataini wa an yakuna mubahan wal 'ilmu bi jawazil qasri wa niyatul qasri indal ihram wa an takuna as-salatu ruba'iyyah wa dawamus safar ila tamamiha wa alla yaqtadiya bimutimmin fi juz'in min salatihi. Baik, kita sambung pengajian kita pada fasal syurutu jam'it taqdim arba'atun. Baik. Jadi fasal yang kita nak baca pada malam ni itu berkenaan dengan jamak. Jamak dan qasar. Jadi anak kira fasal ni ataupun tajuk ni salah satu tajuk yang penting lah. Lebih-lebih lagi zaman sekarang ni, yang mana orang kita sekarang ni kerap travel. Orang kita sekarang ni kerap travel dan apa ni travel pun sekarang ni dah bercambah. Jadi perlu sangatlah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan safar. Baik. Jadi antara yang kita akan sebutkan malam ni tentang jamak dan juga qasar. Jadi antara benda penting yang perlu kita tahu dulu, bahwasanya jamak dan qasar tu satu benda yang lain. Jamak satu benda yang lain, qasar satu benda yang lain, bukan benda yang sama. Itu jamak dan qasar tu bukan syai' wahid. Dan syarat dia pun berbeza. Syarat qasar lain dan juga syarat jamak lain. Bukan seperti yang diwahamkan oleh sebagian orang, jamak qasar tu sama. Dia fikir jamak qasar sama, sebab kita bahasa kita sebut jamak qasar. Boleh jamak qasar tak? Sebab ada keadaan boleh jamak tapi tidak boleh qasar. Ada keadaan boleh jamak, tidak boleh qasar. Jadi terlebih dulu kita kena tahu dulu apa itu jamak dan juga apa itu qasar. Jadi jamak iaitu perbuatan kita memendekkan solat 4 rakaat, qasar iaitu kita memendekkan solat 4 rakaat kepada 2 rakaat. Itu kita memendekkan solat 4 rakaat kepada 2 rakaat, itu qasar. Solat 4 rakaat. Maknanya solat yang kurang daripada 4 rakaat seperti solat subuh ataupun solat maghrib, maka tidak boleh diqasarkan. Jadi dalam solat 5 waktu tu, berapa solat 4 rakaat? 3. Maghrib, isyak, isyak, zuhur dan asar. Jadi hanya ada 3 solat ni saja yang boleh diqasarkan kepada 2. Itu qasar. Adapun jamak, perbuatan kita menghimpunkan zuhur dan asar ataupun maghrib dan isyak dalam satu waktu. Maka jika kita menghimpunkan
Zuhur dan asar atau maghrib dan isyak kita himpunkan dalam waktu yang pertama, maka dinamakan jamak takdim. Adapun kalau kita himpunkan pada waktu yang kedua, maka dinamakan jamak takhir. Zuhur dan asar kita buat dalam waktu zuhur, dipanggil jamak takdim. Zuhur dan asar dibuat dalam waktu asar, dipanggil jamak takhir. Begitulah maghrib dan isyak dibuat dalam waktu maghrib, dipanggil jamak takdim. Dan zuhur maghrib dan isyak dibuat dalam waktu isyak, dinamakan jamak takhir. Itu jamak. Jamak himpun, qasar pendekkan. Jadi dua perkara yang berbeza. Jadi untuk jamak dan juga untuk qasar ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi, dan syarat-syarat inilah yang kita akan mengaji pada malam ni. Jadi asal pensyariatan dia Allah sebut dalam Al-Quran, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Ini pensyariatan qasar, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut, dan apabila kamu berjalan di atas muka bumi, maka tiadalah menjadi kesalahan atas kamu bahawa kamu pendekkan, yakni kamu qasarkan daripada solat jika kamu takut diserang musuh. Jadi dalam ayat ni dikaitkan boleh diqasarkan solat jika takut diserang musuh, disebut dalam ayat tersebut. Jadi kait nak qasar takut diserang musuh. Jadi bila ada kait inilah, ada seorang nama Abu Ya'la. Bukan Abu Ya'la, Ya'la bin Umayyah. Dia pergi jumpa Sayyidina Umar, dia tanya berkenaan dengan ayat ni. Kata dia, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, ini berkenaan memendekkan solat ni, yang mana Allah Taala sebut, Allah kaitkan in khiftum. Allah kaitkan in khiftum, jika kamu takut. Jadi sekarang ni manusia telah aman, tak ada lagi ketakutan. Jadi ada orang yang bermusafir, jadi tidak ada ketakutan, dalam keadaan okey ya semua, daripada awal permusafiran sampai akhir. Jadi macam mana boleh tak lagi untuk qasar solat? Jadi kata Umar radhiyallahu taala anhu, dia kata, aku pun turut hairan dengan apa yang kamu hairankan. Aku pun hairan macam mana kamu hairan. Jadi aku pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia rasa hairan, dia tanya. Ini antara asbab nak dapat ilmu. Yang ni dia rasa pelik, dia rasa hairan, dia tanya Umar. Umar dulu dah terlebih dulu hairan daripada dia. Dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dulu ada Rasulullah, kalau apa-apa masalah jumpa terus kepada Rasulullah. Adapun sekarang kita jumpa para ulama. Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jadi dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu sedekah ataupun satu pemberian yang Allah Subhanahu wa taala sedekahkan ke atas kamu, maka terimalah akan sedekahnya. Yakni maka terimalah sedekah Allah Subhanahu wa taala. Yakni qasarkan solat dalam keadaan tidak lagi takut, itu merupakan satu pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita musafir daripada Sudan ke Malaysia, Malaysia ke Sudan, ada tak rasa takut lagi? Adakah kita punya safar ni seperti safar dulu, padang pasir, lalu yang gelap malam lah ni? Walaupun kita gelap sebenarnya, tapi dalam pesawat tu cerah, ditemani dengan pramugari pramugara. Jadi tak takut lagi, siap makan lagi. Jadi Allah Ta'ala bagi juga untuk kita qasarkan solat. Jadi faham daripada sinilah ayat Al-Quran in khiftum tu tidak jadi kait. Ayat Al-Quran in khiftum, jika kamu takut tu tidak jadi kait untuk qasarkan solat. Baik. Jadi sebelum kita masuk dalam kitab, kita tengok syarat-syarat jamak takdim, jamak takhir, juga syarat qasar. Terlebih dulu kita kena tahu sebab-sebab jamak. Sebab-sebab jamak.
Baik, apakah sebab jamak? Yang ini sebab yang mengharuskan seorang tu untuk melakukan jamak. Apa dia? Apa dia sebab? Sebab jamak apa? Ni. Sebab apa seorang tu boleh jamak? Musafir. Yang ni sebab safar. Dengan sebab safar, seseorang tu boleh jamak. Tapi syaratlah safar tu safar 2 marhalah dan lebih. Nanti kita akan tengok juga dia punya syarat-syarat tu kita akan tengok nanti. Musafir. Yang kedua, hujan. Al-matar. Di antara sebab yang boleh kita jamak juga adalah hujan. Ada lagi tak? Ada lagi? Betul? Tak ada? Tak tahu. Abang dia. Afdal. Apa lagi? Ada lagi tak? Sakit. Baik. Ini antara sebab yang boleh kita jamak. Tapi tanbih, perlu diingat, yang ni bukan pendapat muktamad. Marad bukan pendapat muktamad. Yang muktamad safar dan juga matar. Pendapat muktamad yang boleh sebab dalam mazhab Syafi'i yang membolehkan jamak adalah safar dan matar. Adapun safar disebabkan sakit, ini merupakan ikhtiar Imam An-Nawawi rahimahullah dan selain daripada Imam Nawawi, daripada ulama-ulama Syafi'iyah. Cuma dalam mazhab, pendapat muktamad dalam mazhab, yang ini bukan pendapat muktamad. Dan safar disebabkan sakit merupakan mazhab Imam Ahmad. Baik. Kemudian qasar. Sebab yang membolehkan seseorang tu qasar solat. Apa dia? Man yazkur? Apa dia? Fif. Dik. Sebab yang seseorang tu boleh qasar solat. Said. Musafir. Itu safar. Ada lagi tak? Ada lagi tak selain safar? Tak ada dah. Hanya satu. Beza jamak dengan qasar. Sebab nak qasar hanya sebab safar. Adapun sebab nak jamak ada 3. Safar, matar dan juga marad. Marad kita tanbih, kita sebut bukan pendapat muktamad. Adapun safar adapun qasar sebab dia hanya satu, iaitu safar. Tamam. Dah tu matar kita jamak, bukan kita qasar. Kita himpunkan solat. Bilangan rakaat tetap sama. Tetap sama. Begitu juga marad. Marad bukan kita qasarkan solat, kita himpunkan solat sahaja. Adapun untuk qasar hanya disebabkan safar. Baik. Dan pada safar ni pada masalah jamak yajuzu al-jam'u bisababihi takdiman atau ta'khiran. Jadi masalah safar kita boleh jamak dengan sebab safar, jamak takdim dan juga jamak takhir.
Jamak takdim dan juga jamak takhir. Adapun matar, yajuzu al-jam'u bihi takdiman faqat. Masalah safar, jamak disebabkan safar, kita boleh buat jamak takdim, kita boleh buat jamak takhir. Yajuzul jam'u bisababihi bisababis safar takdiman atau takhiran. Terpulang. Cuma afdal ataupun tidak itu cerita lain. Cuma kita kata boleh. Boleh dia nak buat jamak takdim, boleh dia nak buat jamak takhir. Adapun jamak disebabkan hujan, maka hanya boleh buat jamak takdim sahaja, tidak boleh buat jamak takhir. Dan yang ketiga, jamak disebabkan sakit. Yang ni pun seperti safar juga. Yajuzu al-jam'u bihi takdiman atau takhiran. Jamak disebabkan sakit juga boleh dilakukan jamak takdim dan juga jamak takhir. Tengoklah keadaan pesakit tersebut. Jadi orang sakit ni tak sama. Tengok keadaan dia lah, mana yang dia nak apa ni patut dia buat, sama ada dia buat jamak takhir ataupun dia buat jamak takdim. Jadi jamak disebabkan sakit merupakan ikhtiar al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa ghairihi, dan selain daripada Imam Nawawi. Dan dia merupakan mazhab Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu. Baik, kita tengok sikit dalam faslun. Qala al-musannif rahimahullah, faslun syurut jam'it takdimi arba'atun. Syarat jamak takdim tu ada 4 perkara. Apa kata syarih rahimahullah? Jam'ut takdim an tusalla al-'asru fi waqti az-zuhri wal 'isha'u fi waqti al-maghribi maksuratan kanat aw tamatan. Jamak takdim tu bahwasanya ditunaikan solat asar pada waktu zuhur dan isyak pada waktu maghrib. Sama ada dikosarkan solat tersebut, dilakukan secara qasar ataupun dilakukan secara tamah, secara sempurna 4 rakaat. Tidak dikosarkan. Itu jamak. Jadi terpulang. Contohnya kita bermusafir. Kita nak buat jamak, kita tak mau buat qasar. Tak ada masalah. Ataupun kita nak buat qasar saja, tak mau buat jamak, pun tidak ada masalah. Masuk waktu zuhur, kata aku nak buat qasar aku tak mau buat jamak. Asar lagi, aku sembahyang time dia. Tunggu masuk waktu. Masuk waktu zuhur dia sembahyang 2 rakaat. Lepas tu dia teruskan perjalanan. Sampai waktu asar, dia sembahyang asar 2 rakaat. Dia buat juga qasar. Dia jamak tak? Dia tak jamak. Ataupun dia jamak saja. Dia buat jamak takdim contohnya. Masuk waktu zuhur, dia buat zuhur 4 rakaat dan juga asar 4 rakaat dengan tidak qasar. Ataupun dia buat jamak dan qasar sekali. Jamak takdim dia himpunkan sekali zuhur dan asar, dan dua-dua solat tersebut dia buat 2 rakaat. Itu dia jamak dan qasar sekali. Sebab tu kita kata jamak dan qasar berbeza. Ataupun dia buat lain-lain. Satu solat dia buat qasar, satu solat lagi dia tak buat qasar. Dia jamak, tapi satu solat dia buat qasar, satu solat dia buat tamam. Contohnya dia buat jamak takdim, solat zuhur dia buat 4, solat asar dia buat 2. Ataupun solat zuhur dia buat 2, solat asar dia buat 4. Pun tidak ada masalah. Kita kata boleh. Afdal tak afdal tu cerita lain. Kita nak bagi tahu hukum dia boleh. Baik.
Sama jugalah maghrib dengan isyak. Maghrib memang 3 rakaat dah, tak boleh nak dikosarkan lagi. Tapi dia buat jamak takdim maghrib, lepas tu dia sembahyang isyak 4 rakaat. Ataupun maghrib, lepas tu dia buat isyak 2 rakaat. Pun boleh juga, tidak menjadi masalah. Tu jam'u takdim, an tusalla al-'asru fi waqtil zuhri wal 'isya'u fi waqtil maghribi maksuratan kanat aw tamatan. Wal ma'na anna syuruta allati tushtaratu li jawazi jam'i takdimi bi safaril qasri, yani safar yang mengharuskan qasar, lil musafir bagi orang bermusafir, wa bil matari, dan juga dengan sebab matar. Jamak takdim dengan sebab matar. Maknanya syarat keempat-empat syarat ni disyarat untuk orang yang nak buat jamak takdim kerana sebab hujan, pun disyaratkan juga 4 syarat ni. Boleh. Jadi empat syarat ni disyaratkan untuk buat jamak takdim. Sama ada jamak takdim tu disebabkan safar ataupun disebabkan matar. Cuma matar nanti ada sedikit tambahan. Wa bi ziyadati wa bil matari lil muqimi arba'ah wa bi ziyadati salasati allati lam yadhkurha wa hiya baqa'u waqtil ula wa dhannu sihhatil ula wal ilmu bi jawazil jam'i tasiru sab'atan. Tambah 3 ni jadi 7. Baik. Nak tak masuknya tu, nak syarah apa yang disyarah, apa yang musannif rahimahullah sebut. Baik. Yang pertama, al-bada'atu bil ula. Al-bada'atu awil buda'atu bil ula. Al-ma'na anna al-awwala min syuruti jawazi jam'i takdim an yabda'a bil zuhri idza qaddama al-asra fi waqtiha wa bil maghribi, yani an yabda'a bil maghribi idza qaddama al-isya'a fi waqtiha. Maknanya dilakukan solat yang pertama terlebih dahulu. Nisbah zuhur dengan asar, solat yang pertama adalah solat zuhur. Maghrib dengan isyak, solat yang pertama adalah solat maghrib. Jadi dilakukan solat zuhur terlebih dulu pada jamak takdim dan solat maghrib terlebih dahulu. Mesti macam tu. Sebab dia sahibul waqt. Sahibul waqt solat yang pertama. Adapun yang kedua tu taba'un laha, dia ikut je. Baik. Kalau dia aks, dia pusing, dia buat yang kedua dulu. Falau akasa batalatil muqaddamah. Kalau dia kalih kan, dia buat solat yang kedua terlebih dulu, baru buat solat yang pertama, batalatil muqaddamah. Batal solat yang dikedepankan tu. Solat yang kedua tu batal. Zuhur, asar, dia buat asar dulu. Batal solat asar tersebut. In kana amidan aliman, jika dia buat tu secara sengaja dan juga aliman tahu, dia tahu kata tak boleh. Wa illa, dan jika tidak, dia buat tu terlupa contohnya ataupun tak tahu, wa illa waqa'at naflan mutlaqan, jadi solat tu jadi solat sunat mutlak. Jadi solat sunat mutlak. Wa kadza law bana fasadul ula, begitu juga kalau nyata solat yang pertama tadi tidak sah. Solat yang pertama tadi tidak sah. Dia semayang betul dah, semayang zuhur dulu ataupun semayang maghrib dulu. Lepas tu baru perasan, lepas tu punya seluar dia ada koyak. Ataupun seluar dia sebelum ni kena najis. Dia lupa seluar tu kena najis, dia tak basuh lagi. Maknanya nyata bagi dia solat yang pertama tadi rosak dah. Baik, ataupun waktu dia solat tu dia pakai syal. Solat yang kedua dia tak pakai syal. Lepas solat baru dia nampak rupanya ada najis kat syal tu. Jadi solat yang pertama tidak sah. Jadi syarat dia mesti solat pertama tu sah. Syarat dia mesti solat pertama tu sah. Sebab tu syarat tambahan 3 syarat tu wa zannu sihhatil ula. Dia mesti zan sah solat yang pertama. Baru boleh kita nak solat pula yang kedua.
Jadi tadi dia dah zon dah, lepas tu nyata kata yang solat yang pertama tu tidak sah. Maka fataqa'u tsaniyatu wa hiya al-'asru awil isya' naflan mutlaqan. Jadilah solat yang kedua tu, solat asar ataupun isyak tu jadi solat sunat je. Dapat pahala solat sunat mutlak. Kena sembahyang lain dah tak sah. Kena sembahyang semula. Jadi kalau masalah dia aks tadi, dia buat solat asar dulu, lepas tu dia buat zuhur, kita kata asar ni tak sah, zuhur sah. Nak buat, kalau penceraian tu tidak lama, maka boleh dia sembahyang pula asar lepas tu. Baru duduk seminit ataupun beberapa saat lepas dia sembahyang zuhur tadi, lepas dia sembahyang asar dulu, lepas tu dia sembahyang zuhur. Lepas tu datang kawan dia seorang, tanya-tanya dia bagi tahu dia sembahyang asar dulu tadi. Kawan dia kata tak boleh. Lepas tu dia nak sembahyang, boleh dia sembahyang asar pula sekali lagi. Yang pertama tadi tak jadi. Okey. Masalah kedua ni nak sembahyang lain lah. Hadza idza in lam yakun alaihi fa'itatun min nau'iha wa illa waqan anha fil mas'alatainil akhiratain. Yang ni solat yang tadi tu, yang dia buat tadi tu, yang tak jadi tu, kita kata jadi solat sunat. Itu selama mana dia tidak ada solat yang ditinggalkan. Kalau sebelum-sebelum ni ada solat yang ditinggalkan daripada jenis solat yang sama, maka dah terganti dah solat tu. Faham? Itu maksud perkataan tu. Perkataan syarah rahimahullah. Tu syarat yang pertama, dimulakan solat yang pertama terlebih dahulu. Jelas Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wa niyatul jam'i fiha, iaitu niat jamak padanya fil ula, ai pada solat yang pertama. Niat jamak pada solat yang pertama. Al makna an-nasani min syuruti jawazi jam'i takdim niyatul jam'i fi ula as-salatain. Solat yang pertama walau ma'as salam. Dia tak syarat niat tak pada takbiratul ihram. Niat dalam solat. Boleh. Berbeza dengan qasar. Nak qasar solat kena jamak waktu takbiratul ihram. Waktu kita angkat Allahu Akbar, waktu tu kita jatuhkan niat qasar. Tak boleh lepas Allahu Akbar baru teringat aku ni musafir. Aku qasar solat macam tu. Tak boleh dah. Dalam solat baru nak niat qasar tak boleh. Qasar kena niat waktu takbiratul ihram. Adapun jamak tak syarat niat pada takbiratul ihram. Dia niat pada mana-mana juzuk dalam solat. Yang penting sebelum salam. Sebelum salam dia niat nak buat jamak. Boleh. Solat mula-mula macam biasa tak mau buat jamak lagi. Sebelum salam dia kata dia nak buat jamak. Mafi muskilah. Boleh. Faham Lepas tu dia sebut sini walau ma'as salam. Walau ma'as salam. Walaupun berserta dengan salam. Tamyizan litakdimil masyru' min ghairihi. Tapi yang afdalnya wal afdal qarnuha qarnun niyyah bitaharrum. Itu afdal. Sebab tu kita kata boleh. Kita kata hukum boleh, bukan segi afdal ataupun tidak. Adapun afdal waktu kita angkat tangan takbiratul ihram tu, waktu tu kita niat nak jamak. Waktu tu kita niat nak jamak. Khurujan minal khilaf, nak keluar daripada khilaf yang kata memang kena niat pada taharrum. Tu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga wal muwalatu bainahuma. Berturut-turut antara kedua-duanya. Yakni berturut-turut antara solat yang pertama dan solat yang kedua. Baik, apa dhabit mualahnya? Dhabit berturut-turut. Maknanya dhabit dia solat yang kedua, dia melaksanakan solat yang kedua sebelum berlalu masa 2 rakaat solat yang ringan. Sebelum berlalu masa 2 rakaat solat yang ringan. Itu pun disebut dalam kitab salatain bi aqalli mumkinin ataupun bi akhaffi mumkinin. Kita tengok dalam syarah al-makna anna thalisa min syurut jawazi jam'i takdim al-muwalatu baina fi'lil ula, yani baina fi'li salatil ula
was-salati tsaniyah. Makna dia yang ketiga daripada syarat harus jamak takdim, iaitu berturut-turut antara perbuatan solat yang pertama dan solat yang kedua. Bi alla yatulal faslu bainahuma arfan. Dengan bahasanya tidak panjang penceraian antara solat yang pertama dan antara solat yang kedua pada uruf. Baik, pada uruf macam mana? Apa dhabit dia? Ada tak dhabit? Bi an yanqusa amma yasa'u rak'ataini bi akhaffi mumkinin 'alal wajhil mu'tad. Dengan bahasanya kurang daripada masa yang cukup 2 rakaat. Kurang daripada masa yang cukup 2 rakaat. Maknanya dia tak sampai kadar masa solat 2 rakaat. Kalau dah sampai dah panjang masa tu cukup untuk solat 2 rakaat, maka tak boleh dah. Sebab hilang syarat mualah. Jadi macam mana? Solat yang kedua pada waktu dia. Tunggu masa waktu, solatlah. Tak boleh lagi nak buat jamak takdim. Kalau lepas mayang tunggu kawan saat lama, mana ni nak buat jemaah apa semua, tak boleh dah. Kalau dah berlalu masa 2 rakaat solat bi akhafi mumkinin. Dengan akhaf, seringan-ringan yang mungkin. Atas wajah yang atas jalan yang biasa, maka waktu tu dah berlalu masa tu, maka tidak boleh lagi jamak, tak boleh lagi buat jamak takdim. Maka kena melakukan solat yang kedua tu pada waktu yang kedua. Maka fala yadurrul faslu bi wudu wa tayammum wa talabin khafif. Yang pentingnya tak berlalu masa tu. Kalau dia pergi wuduk dia lama, wuduk dia 25 minit jenis was-was. Basuh muka basuh lagi, basuh muka basuh lagi. Dia jenis was-was, basuh kena dah tapi macam tak kena. Basuh lagi. Sampai mandi habis. Orang was-was kan, sampai basah habis badan. Duk macam rasa tak kena lagi. Ni buat pula. Betul dah ni pula. Macam orang was-was dalam bacaan lah, bismillahirrahmanirrahim. Macam salah. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tak kena lagi, baca lagi berbelah-belah kali. Orang ni dia kena main seorang-seorang. Tak payah jemaah. Satu jemaah dia mengganggu orang. Dan satu lagi boleh membatalkan solat dia. Bukan tak mau bagi jemaah, kamu sakit. Faham tak? Orang sakit kena duduk hospital. Sama orang ni dia kena masuk hospital tu. Hospital dia kena hilangkan dia punya penyakit tu dulu. Bukan tak mau bagi. Apa dia ni tak mau bagi orang pergi jemaah. Dah bukan, dia sakit. Jadi kena perelakkan penyakit tu dulu. Sama lah orang sakit duduk hospital. Apa letak kat orang hospital? Bagi makan makanan tak sedap apa semua. Kamu sakit ni makanan kamu. Jadi macam tu lah. Orang ni was-was, kamu kena perbetulkan dulu, elakkan dulu sakit tu, kamu boleh datang jemaah balik. Sebab kamu jemaah, kamu nak ambil pahala, kita kata fardu kifayah, yang orang lain pun dah buat, tapi kamu buat dosa dalam tu. Faham tak? Jadi ke tepi dulu, elakkan sakit tu dulu. Samalah wuduk ke dalam solat ke dalam wuduk, itu mungkin dia tak kacau orang. Tapi cuma orang kata apa, dialah teruk. Sampai basah habis baju macam mandi. Baik. Jadi kalau lama sangat sampai kadar 2 rakaat ni, maka tak boleh juga untuk dibuat jamak. Wa tayammum. Begitu juga tayammum. Dia dah sembahyang 2 rakaat, sembahyang pertama, lepas tu batal solat pula dah. Batal wuduk. Jadi dia pergi ambil wuduk lain. Boleh tak? Boleh. Yang penting jangan sampai lebih daripada 2 rakaat, sampai daripada kadar 2 rakaat solat. Wa talabin khafif. Talab yang khafif itu talab tayammum. Talab tanah, debu tanah. Walau ghaira muhtajin ilaih. Walaupun dia tak berhajat kepadanya. Tak ada masalah, yang penting masa tu. Kalau kita faham dah masa tu pun tidak. Jadi kalau tak sampai masa tu, maka dia boleh lagi, maka masih ada lagi mualah. Wa zabani adzanin wa iqamah, dan masa azan dan juga masa iqamah alal wastil mu'tadil hatta law fusila bi majmu'i dzalika lam yadur haisu lam yatulil faslu. Apa maksudnya ada kait haisu? Tu kait haisu lam
yatulil faslu. Walaupun katalah antara solat yang pertama dan solat yang kedua situ berlaku diceraikan dengan apa yang disebut ni. Diceraikan dengan perkara-perkara yang disebut ni. Pun tidak ada tak bagi mudarat selama mana lam yatulil faslu. Selagi mana apa ni dia punya penceraian tu tidak panjang. Baik, cuma pertanyaan yang selalu orang tanya masalah solat ini, orang yang tanya ni orang rajin solat sunat lah. Yang rajin solat sunat. Jadi orang solat sunat dalam zuhur ada sunat-sunat qabliyah dan ada sunat-sunat ba'diyah. Adapun asar dia hanya ada qabliyah sajalah sebelum, tidak ada ba'diyahnya. Baik, jadi orang yang sembahyang nak buat jamak, kat mana dia nak sembahyang solat sunat ba'diyah? Ba'diyah zuhur. Dan kat mana dia nak sembahyang solat sunat asar? Okey, tempat dia kat mana ni dia jawab dalam ni. Baris akhir tu, wa yusalli qabliyataz zuhri masalan. Jadi zuhur, sebelum dia sembahyang zuhur, dia sembahyang solat sunat qabliyah dulu. Summa zuhra, summa yusalli zuhra, dia solat zuhur. Summa al-asra, kemudian dia solat asar. Summa ba'diyataz zuhri, summa sunnatal asri. Begitu tertib dia. Sembahyang qabliyah zuhur dulu, lepas tu sembahyang zuhur, lepas tu sembahyang asar, lepas tu ba'diyah zuhur, lepas tu sembahyang sunat asar. Jelas ha? Yang keempat, syarat jamak takdim. Syarat yang keempat, wa dawamul uzri ilal ihrami bisaniyah. Berterusan uzur. Maksud uzur kat situ apa? Maksud uzur kat situ pada hak orang musafir, pada masalah orang musafir, iaitu safar dia. Wa dawamul uzri ay dawamus safar. Yang ni fi haqqil musafir. Adapun masalah hujan, orang yang bermusafir, orang yang jamak kerana hujan, dawamul uzri dia, maksud uzur itu adalah matar. Yang ni dawamul matar. Berterusan uzurnya iaitu safarnya sehingga masuk dalam solat yang kedua. Ini sehingga ihram solat yang kedua. Baik. Qala syarih rahimahullah, al-uzru huna huwa as-safaru fi haqqil musafir. Uzur di sini adalah safar pada hak orang musafir. Wal matar fi haqqil muqim al-muqaddim. Dan uzur di sini adalah matar pada hak orang yang bermukim yang buat solat jamak takdim kerana hujan. Wal ma'na anna rabi'a min syuruti jawazi jam'i takdim dawamul udril murakhis ila tamamil ihram bisaniyah. Maknanya yang keempat daripada syarat-syarat yang mengharuskan jamak takdim iaitu berterusan uzur yang memberi dia rukhsah tersebut untuk jamak, berterusan uzur tersebut sehinggalah sempurna ihram yang kedua, sehingga sempurna ihram solat yang kedua. Maknanya waktu dia ihram angkat takbir tu Allahu Akbar, solat yang kedua tu dia dalam keadaan musafir. Dia dalam keadaan musafir. Boleh faham? Dia tak syarat pun uzur tu ada sampai akhir solat. Yang penting uzur tu ada waktu dia angkat takbir tu. Allahu Akbar, habis angkat takbir tu uzur tu ada. Walaupun selepas tu dia jadi mukim. Mukim. Boleh faham tak ni? Contohnya, dia solat zuhur, lepas tu dia solat asar. Dia angkat tu waktu dia tengah musafir. Tapi waktu dia semayang solat yang kedua tu, sampai safinah di tempat dia. Sampai safinah dia punya kapal dia tu di tempat permukiman dia. Dia jadi orang bermukim tak? Dia jadi orang bermukim. Tapi waktu dia angkat takbir tadi, dia dalam keadaan musafir tak? Dalam keadaan musafir. Boleh. Tak ada masalah. Dia tak syarat berterusan sampai akhir solat dia dalam keadaan musafir. Pada jamak takdim berbeza jamak takhir. Jamak takhir mestilah solat yang kedua tu habis sampailah dalam keadaan dia musafir. Itu beza sikit antara jamak takdim dan jamak takhir. Pada jamak takdim nak ada uzur tu pada ketika angkat takbir tu. Takbir yang kedua, solat yang kedua. Adapun pada jamak takhir nanti
sampai habis solat yang kedua, dia dalam keadaan musafir lagi. Habis. Wala yushtaratu wujudu safari indal ihram bil ula, dan tidak disyaratkan ada safar ketika ihram yang pertama, ketika ihram solat yang pertama. Tidak disyaratkan. Bi khilafil matar. Baik. Yang ni tasawur tak masalah dia. Wala yushtaratu wujudu safar indal ihram bil ula. Masalah ni kita buat terbalik. Orang tu atas kapal. Orang tu atas kapal masih lagi dalam tempat dia. Kapal tak berjalan lagi. Dia angkat takbir Allahu akbar, solat yang pertama, solat Zuhur. Tengah semayang satu rakaat, semayang rakaat yang pertama selesai, kapal jalan. Bila kapal berjalan, sekarang ni dia dinamakan orang yang musafir. Dia dah keluar daripada kawasan dia. Dia dinamakan orang yang musafir. Lepas tu dia niat jamak. Dia niat jamak takdim. Boleh tak boleh? Boleh. Dia tak syarat pun waktu dia angkat takbiratul ihram solat yang pertama tu dia dalam keadaan safar. Walaupun dia bukan lagi disebut musafir pada ketika tu. Tak jalan lagi. Kita kata dalam safinah lagi. Dia angkat takbir semayang. Tapi semayang tak habis lagi. Dalam perjalanan tu dia tengah solat lagi. Sekarang ni dia niat jamak. Boleh, tak ada masalah. Itu maksud wala yushtaratu wujudu safar indal ihram bil ula. Bi khilafil matar. Ini kita kata beza sikit hujan. Hujan waktu angkat takbir tu mesti ada hujan yang itu. Mesti ada hujan ketika tu. Dia mesti ada hujan pada 3 tempat. Ketika angkat takbir solat yang pertama, ketika salam solat yang pertama, dan ketika takbir solat yang kedua. Mesti ada hujan time tu. Boleh ha? Bi khilafir matar fa innahu la budda min wujudil matar ataupun min wujudil uzri indal ihram bil ula, ketika ihram dengan solat yang pertama, wa tahalluli minha, dan tahallul maksudnya salam daripada solat yang pertama, wa dawamihi ila tamami, dan berterusan hujan tersebut ila tamamil ihram bisaniyah, sehinggalah sempurna ihram yang kedua. Wala yadurrun qita'uhu fi ma ada zalika, selepas di ihram yang kedua hujan berhenti, tak ada masalah dah. Yang penting ketika angkat takbir yang pertama, dan ketika bagi salam pada solat yang pertama, dan ketika angkat takbir solat yang kedua, waktu tu hujan ada. Kalau selepas tu berhenti mapi muskilah. Ataupun antara takbiratul ihram yang pertama dengan salam solat yang pertama berhenti, tidak ada masalah. Yang penting waktu dia salam lagi hujan ada. Berhenti sat, lepas tu turun balik. Di sini berhajat kepada orang yang faqih untuk jadi imam. Berhajat kepada orang yang faqih. Sebab apa? Sebab bila hujan turun, dia nak bagi syarat jamak takdim, dekat mana nak niat? Dalam solat yang pertama. Dalam solat yang pertama. Waktu ni dia bagi tahu kepada jemaah, kalau hujan berterusan, kita niat buat jamak takdim. Jadi minta tuan-tuan niat dalam solat lagi, kalau masih lagi hujan, niat untuk buat jamak takdim. Sebab syarat solat syarat jamak takdim kerana hujan, syarat jamak takdim mesti niat dalam solat yang pertama. Ini berhajat kepada imam yang faqih. Maknanya imam pun kena ada ilmu lah. Kita nak jadi imam, kita nak pimpin orang belakang. Jadi kalau kita solat, kita tak bagi tahu, lepas tu kita niat. Imam tak niat, imam tak tahu, tiba-tiba lepas solat dia bangun, kita buat jamak takdim, matar boleh dan sebagainya apa semua. Makmum tak niat tadi. Faham tak? Mana boleh nak solat? Syarat kena niat. Dahlah makmum pun solat juga. Sah tak solat makmum? Tak sah.
Itu penting. Kata apa ni, Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, imam yang faqih. Itu penting jangan ada juga khusus-khusus untuk orang khusus bagi imam. Apa yang dia kena buat dan sebagainya. Kadang kepentingan ni tak nampak kecuali kalau kita mengaji bab tu. Kita nampak khalal kat mana boleh berlakunya solat makmum tidak sah dan sebagainya. Baru kita akan nampak besarnya tak besar benda ni. Dia bagi jejas pada ibadat. Kita dah masuk, kita tahu permasalahan dalam masalah tu, baru kita tahu benda tu besar. Baik. Habis jamak takdim. Jelas? Yang syarat yang keempat ni jelas. Syurutu faslun syurutu jam'i ta'khir isnan. Syarat jamak takhir isnan. Syarat-syarat jamak takhir dua perkara. Yang pertama niyatut ta'khir wa qad baqiya min waqtil ula ma yasa'uha. Nak buat jamak takdim, syarat dia kena niat pada solat yang pertama. Maknanya mana-mana juzuk dalam solat yang pertama. Afdalnya ketika takbiratul ihram tersebut tadi. Adapun kalau nak buat jamak takhir, kat mana kita nak niat? Kita niat pada waktu yang pertama. Kita niat pada waktu yang pertama. Contohnya jamak takhir, kita nak bawa zuhur dalam waktu asar, waktu maghrib dalam waktu isyak. Maka waktu zuhur kita niat dah, kita nak buat jamak takhir. Kita niat nak takhirkan solat zuhur dalam waktu asar. Niat dalam hati. Niat nak takhirkan waktu maghrib dalam waktu isyak. Dalam waktu isyak. Boleh. Al-makna anna al-awwal min syuruti jawazi jam'i ta'khir niyatu jam'i ta'khir. Dan wal baqi. Ini kena jaga sikit. Wal baqi min waqti zuhri in akharaha in akhara niyyah awil maghrib in akhara niyyah ma yasa'uha kullaha. Katalah solat zuhur 4 rakaat, berapa minit masa ambil? Kita katalah untuk mayang dalam 5 minit. Asap ke apa? Dalam pukul 3 cakap 3 petang. 3 petang. Solat 4 rakaat dalam, kita ambil masa 5. Kita cakap ambil masa 5 minit ke 6 minit. Jadi berapa? 2 berapa? 2 5 ada tak? 254. Jadi dia kena niat. Di sini waktu akhir dia. Waktu akhir dia kena niat. Dia tak boleh niat dalam waktu yang tak cukup waktu tersebut untuk solat 4 rakaat. Dia tak boleh niat dalam waktu yang waktu tersebut tak cukup 4 rakaat. Dia sebut apa? Wa niyatut ta'khir waqad baqiya min waqtil ula, dan masih berbaki daripada waktu yang pertama, masa yang yasa'us solah, masa yang cukup untuk solat 4 rakaat. Kalau dia buat solat tu tamam, kalau dia buat solat tu qasar, apa yang cukup 2 rakaat. Jadi maknanya dia kena niat pada ini waktu yang terakhir untuk dia niat. Dia tak boleh niat selepas tu. Boleh faham tak ni? Boleh faham Syed? Jadi dia tak boleh niat dalam waktu, di akhir waktu, yang mana akhir waktu tersebut dia tak cukup dah untuk kita jatuhkan solat secara tamam 4 rakaat dalam waktu. Boleh faham? Inilah yang dipegang oleh Imam Romli. Ini pandangan Imam Romli. Maknanya baki waktu yang ada cukup untuk dia solat 4 rakaat.
bagi solat tamam. Cukup dia lakukan solat secara sempurna dalam waktu. Adapun di sisi Imam Ibn Hajar, walaupun waktu tu cukup untuk 1 rakaat, memadai. Ni faham? Kan susah? Senang kan? Okey. Sekali lagi. Niyatut ta'khir wa qad baqiya min waqtil ula ma yasa'uha. Al-makna anna al-awwal min syuruti jawazi jam'i ta'khir niyatuhu ay niyatu jam'i ta'khir wal baqi min waqti zuhri, dan baki dan waktu yang berbaki daripada waktu zuhur in akharaha jika ditakhirkan niat, awil maghrib in akharaha, dan waktu yang berbaki daripada waktu maghrib sekiranya dia akharaha akharan niyah, ma yasa'uha kullaha ma yasa'us salah kullaha. Waktu tu masih berbaki, waktu yang cukup telus untuk satu solat tersebut. Wa hadza ma'tamadahu ar-Ramli wa i'tamadahu Ibnu Hajar al-iktifa bi niyyatihi qabla khuruji waqtil ula walau bi qadri rakaah. Ni sekurang-kurangnya ada waktu kadar 1 rakaat. Cukup dalam waktu. Kalau ada waktu tu masih berbaki dan waktu tu cukup untuk kita solat 1 rakaat dalam tu, di sisi Ibnu Hajar boleh nak solat jamak takhir. Lepas tu kalau dia tak niat, macam mana? Solat tetap kena solat. Cuma waktu yang pertama jadi qada. Waktu yang pertama jadi qada dan dia berdosa. Falau taraka niyatal madhkurah, maka jika ditinggalkan niat yang tersebut, saratil ula fi waqti saniyati qadaan. Maka jadilah solat yang pertama dalam waktu yang kedua qada. Wa ya'tham in alima, dan dia berdosa jika dia tahu. Kata kena niat tapi dia tak niat. Wa ta'ammada in alima wa ta'ammada, sengaja. Jadi kalau dia tak tahu ataupun dia tak sengaja, tengah dia buat kerja ni apa-apa semua terlupa, yang tu dia tidak berdosa, tapi solat yang pertama tu jadi juga qada pada solat yang kedua. Wa dawamul uzri ila tamamiha, berterusan uzur sehingga sempurna solat yang kedua. Ila tamamiha, ila tamam as-salah as-saniyah. Yani berterusan uzurnya, iaitu safarnya, sehingga sempurna solat yang kedua. Al-makna an-nasani min syuruti jawazi jam'i ta'khir dawamus safari ila tamami salati saniyah wa hiya al-asr wal isya. Nampak beza kan? Jamak takdim dan juga jamak takhir. Jamak takdim kita nak uzur tu ada ketika angkat takbir yang kedua. Cukup yang tu. Walaupun selepas tu uzur tu hilang. Tapi jamak takhir, uzur tu mesti ada sehingga habis solat yang kedua. Al-makna an-nasani min syuruti jawazi jam'i takdim dawamus safar, berterusan safar dia sehingga sempurna solat yang kedua. Apa dia solat yang kedua? Wahyal asru awil isya. Habis solat asar, habis solat isya dalam keadaan dia musafir. Ini bagi jamak takhir. Baik, kalau dia tak berterusan safar, fa illam yadum ilaihi, maka jika dia tidak berterusan ilaihi ila tamam as-salati saniyah bi an aqama fi asna'iha, dengan bahasanya dia bermukim, dia jadi bermukim fi asna'is salah as-saniyah. Solat yang kedua dia buat jamak takhir, dia naik kapal. Jadi dia solat yang pertama okey dah, lepas tu dia solat yang kedua. Bila solat yang kedua, sebelum dia habis solat, sampai kapal di pelabuhan, sampai di tempat dia. Sampai di tempat permukiman dia. Maka pada ketika tu apa yang berlaku? Saratil ula wa hiya az-zuhru awil maghribu qadaan. Jadilah solat yang pertama tu jadi qada. Dia jadi qada. Berbeza kalau dia berterusan safar sampai habis. Dua-dua solat tu ada, bukan qada. Faham tak?
Jadi ini syarat dia. Syarat jamak takdim dan syarat jamak takhir. Kemudian tu khatimah tu antum boleh baca dah, khatimatul ikhtar an-Nawawi wa ghairuhu rahimahullah jawaz al-jam'i bil marad taqdiman bi syuruti jam'i taqdim wa ta'khiran bi syuruti jam'i ta'khir wa huwa madhhabul Imam Ahmad. Baik. Kemudian berkenaan dengan kita tadi kita sebut syarat-syarat jamak takdim dan syarat-syarat jamak takhir. Okey. Tiga syarat pada jamak takdim yang dia merupakan syarat bagi jamak takdim merupakan sunat pada jamak takhir. Syarat-syarat pada jamak takdim tadi 1 2 3. Tiga syarat yang pertama tu pada jamak takdim disunatkan pada jamak takhir. Boleh. Jadi kalau kita faham daripada situ, kalau dia semayang jamak takhir, afdalnya dia nak mula solat zuhur dulu ke asar? Asar dulu. Takkid. Apa adik? Kalau dia buat jamak takhir maghrib isyak, dia takhirkan maghrib waktu isyak, afdalnya dia semayang maghrib dulu atau isyak dulu? Isyak dulu. Okey. Muafiq yang ni. Isyak dulu. Isyak dulu. Said. Isyak dulu. Apa dengar nak cakap apa ni? Tiga syarat pada jamak takdim. Hak pertama tu disunatkan pada jamak takhir. Syarat pada jamak takdim tadi apa? Al-bada'atu bil ula. Mula solat yang pertama. Disunatkan pada jamak takhir. Ni nak sembahyang apa dulu? Sembahyang maghrib dulu lah. Sembahyang maghrib dulu, ikut tertib. Ikut tertib. Maknanya kalau zuhur bawa pergi ke asar, sembahyang zuhur dulu. Maghrib pergi ke isyak, sembahyang maghrib dulu. Sebab kita ambil ikut tertib. Mazhab Maliki tak silap kena sembahyang isyak dulu. Kan? Seingat ana. Sebab isyak tu sahibul waqt. Baik. Boleh je buat isyak dulu, tapi kita kata afdal ataupun tidak. Lepas tu kita kata tiga tadi, tiga syarat yang pertama pada jamak takdim disunatkan pada jamak takhir. Naimul. Begitu juga mualat. Jadi mualat tadi syarat kan, dia sunat pada jamak takhir. Boleh je dia semayang zuhur dulu, lama sikit sejam lagi pun semayang asar pula. Dia buat jamak takhir. Ataupun dia buat asar dulu, sejam lagi pun semayang zuhur pula. Tak ada masalah. Ataupun maghrib, dia semayang maghrib dulu, sejam lagi baru dia buat isyak. Ataupun dia buat isyak dulu, sejam lagi baru dia buat maghrib. Ni bagi jamak takhir. Tapi luputlah sunat tadi. Sunatnya dia ada mualah. Maghrib lepas tu semayang isyak. Tapi dia tidak syarat. Cuma kita kata disunatkan. Baik, habis syarat jamak takdim dan juga jamak takhir. Sekarang ni kita masuk fasal syurutul qasri sab'atun. Syarat-syarat qasar 7 perkara. Yang pertama, an yakuna safaruhu marhalataini. An yakuna safaruhu marhalatain. Taib. Dia kata tengok dulu syarah sikit. Faslun syurutul qasri sab'atun. Al-qasru an tusalla al-maktubatur rubaiyah. Yang kita sebut tadi. Qasar
Qasar tu adalah bahawa dilakukan solat maktubah, solat fardu yang 4 rakaat. Dilakukan solat fardu yang 4 rakaat, rakaatain ini dibuat 2 rakaat. Itu qasar. Jamak himpun, qasar pendek kan. Al-wal ma'na anna syurutal lati tushtaratu li jawazil qasri lil musafiri sab'atun. Ada 7. Wa bi ziyadatil arba'ati allati lam yadhkurha tasiru 11. Dan dengan tambah 4 lagi syarat yang tidak disebut oleh muallif rahimahullah, maka jadilah 11 syarat. Apa dia 4 lagi? Wa hiya qasdu mawdi'in ma'lum walau bil jihah kal hindi. Iaitu tempat ataupun arah yang dituju tu maklum. Contohnya ni nak pergi daripada Malaysia, aku nak ke Sudan. Maklum lah tu. Walaupun tak tahu nak duduk kat Khartoum ke, nak duduk kat Omdurman ke, tak tahu lagi. Tapi dia ada tempat satu jihah yang maklumah. Satu jihah yang muayyanah, yang tertentu. Aku nak musafir ke Kedah. Tak tahu lagi nak duduk Kedah kat mana. Nak musafir ke Terengganu. Tak tahu lagi nak duduk kat mana. Tapi ada dah tempat yang kita nak tuju. Walau bil jihah kal hindi wa taharruz amma yunafi niyatal qasri fi dawami salatihi. Dan dia jaga, pelihara daripada perkara-perkara yang menafikan niat qasar fi dawami salatihi, pada berterusan solatnya. Contohnya kaniyatil itmam wasyakki fi niyatil qasri. Seperti niat itmam, seperti dia niat nak sempurnakan 4 rakaat. Ataupun dia syak, aku niat dak tadi qasar. Aku musafir ni, aku niat dak tadi qasar. Dia syak, tak boleh. Buat itmam tak boleh qasar. Ataupun qasar dah, patutnya itmam. Kan niat itmam. Dia niat itmam, dia buat 4 rakaat. Wa kaunus safar li gharadin sahih. Dan keadaan safar tu kerana gharad ataupun tujuan yang sahih. Kal haji wa tijarati, seperti haji, nak pergi buat haji. Ini safar yang wajib. Kalau kali yang pertama dia tak pergi lagi, jadi safar untuk buat haji, jadi safar yang wajib. Wa tijarah, ataupun safar kerana nak berniaga, mubah. Tapi ulama buat contoh, kalau tijarah, dia tijarah jual kain kapan, atau makruh. Makruh, boleh juga qasar, tidak ada masalah. Sebab orang jual kain kapan ni, dia nak orang apa? Dia nak orang mati. Dia jual kain kapan, dia nak orang mati ya. La tanazzuh wa ru'yatul bilad. La tanazzuhi wa ru'yatil bilad. Tidak safar tu untuk kerana nak tanazzuh saja, kerana nak bersiar-siar. Kenapa safar ni? Saja nak bersiar-siar, ataupun saja nak tengok negara orang, semata-mata tengok negara orang, tidak ada gharak yang lain. Semata-mata niat tu saja. Syariat dia meletakkan supaya orang tu dia ada safar, dia ada gharak yang sahih. Kita atas muka bumi ni kita hamba. Jadi apa yang kita buat, kita ada gharak dia. Kita nak pergi berjalan jauh, mesti ada gharak yang sahih. Ada satu tujuan yang sahih, yang betul. Kalau semata-mata saja jalan nak pergi tengok-tengok negara orang tu, semata-mata yang tu ya, tak boleh dia nak qasar solat. Tapi kalau ada sebab-sebab lain, kata ulama, dia nak tenangkan fikiran dia ni sebagainya, jadi dia pergi tempat lain, pergi tempat-tempat yang elok sikit, dapat fikiran dia lebih ni, ada gharak-gharak yang lain tu, maka boleh dia qasar. Tapi kalau semata-mata nak pergi tengok negara orang sahaja, ataupun semata-mata nak tanazzuh sahaja, maka tidak boleh dia qasar solat. Itu syariat dia jaga kita. Syariat dia jaga kita. Sebab tu duit kita pun, walaupun tu milik kita, tapi bukan senang-senang untuk kita gunakan. Ada tempat yang kita tak boleh buat, tak boleh nak beli.
Itu syariat dia jaga. Berbezalah dengan pahaman-pahaman yang lain. Ada duit boleh buat apa saja. Nak apa ni, arak ke, buat tempat jual arak ke dan sebagainya. Ini tanah aku. Tak, syariat jaga benda tu. Tanah kamu ke apa ke, syariat dia jaga. Maknanya duit-duit kamu boleh buat dengan duit kamu selagi mana masih lagi dalam apa yang syariat benarkan. Kemudian wa mujawazatus sur fil baldatil musawwarah wal imran fi ghairiha, dan juga melepasi sur pada negeri-negeri ataupun negara-negara yang ada sur, dia ada pagar dia. Jadi macam ataupun tembok. Jadi negara ada lagi sekarang ni, di tempat kita tak ada lah. Cuma tempat kita ada had dia. Tapi sur macam negara-negara Arab, macam kita tengok Yaman dan sebagainya, macam contoh Hadramaut. Jadi depa punya sur, depa punya tembok dia. Contoh ni kita kata Hadramaut. Jadi dia mesti melepasi tembok tempat tu. Dia kena mujawazah as-sur. Bagi balad yang musawwar. Depa adalah pintu gerbang dia. Kalau sekarang ni ada kampung, kat sini pun ada juga kampung apa, dia ada had dia. Jadi dia kena lepasi kawasan perkampungan dia tu. Kalau sekarang ni kampung lah. Kalau kita di Malaysia, kampung, daerah ataupun qaryah. Ada qaryah ni, ada qaryah ni. Kena lepasi qaryah dia dulu. Selagi mana tak lepas, dia tak boleh lagi nak qasar. Si syarat. Ini syarat dia tuju ke tempat yang 2 marhalah. Itu yang pertama. Dia menuju ke tempat yang jarak dia 2 marhalah. Kemudian dia melepasi daerah ataupun perkampungan dia. Nisbah kita sekarang ni perkampungan, ataupun kalau sekarang ni taman-taman ataupun qaryah. Sebab kalau di belah-belah taman sekarang ni, beberapa taman tu dikumpulkan dalam satu qaryah. Macam tempat anak pun ada banyak taman. Jadi taman dia ada yang dia tak besar mana pun. Ada tempat ada taman yang besar. Jadi dia kumpulkan dalam, macam contohnya 3 taman ni dalam satu qaryah. Kalau macam kampung, ada kampung ni sebelah, lepas tu ada jalan, lepas tu ada kampung lain pula. Macam di Hulu Selangor tu ada satu kampung tu, sini lepas tu ada jalan, lepas tu sebelah ni kampung lain. Maka dia kena melepasi kampung dia dulu, barulah dia boleh qasar solat. Baik. Kemudian syarat yang pertama, an yakuna safaruhu marhalatain. Safar dia 2 marhalah. Okey, safar dia 2 marhalah. Kemudian disebut dalam syarah tu, itu cara kiraan dahulu, itu mengikut perjalanan berapa hari. Yang tuan boleh baca. Cuma yang yang disebut oleh kitab-kitab yang terbaru sekarang ni, ulama mutaakhirin ni dalam mengira apa masalah Sayyidina Muhammad, kilometer, jarak kilometer. Itu banyak kaul. Banyak kaul. Ada yang kira dapat, yang paling rendah ana tahu 77 kilometer. Ada kira dapat 80. Ada yang sebut 84. Ada yang sebut 88. Ada yang sebut 89. Ada yang sebut 90. Yang sebelum ni kita dengar 90, cik-cik 90, 96 kilometer. Jadi banyak. Dulu anak kira sendiri beza. Jadi anak kira nak dapat 89. Ni mula yang anak kira 89. Anak tengok daripada situ lah, mil batu. Jadi anak tanya guru anak Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Mufassir Al-Usuli Al-Syekh Google. Saya tanya dia. Okey.
Jadi dah dapat 1.1855 meter kan. Maknanya 1.8 lah. 1.8 lebih-lebih kilometer. Ini 1 mil. 1 mil. Okey, sebelum tu dalam kitab dia sebut apa? 16 farsakh. 16 farsakh. Dalam kitab disebut ukuran ni 16 farsakh. 1 farsakh sama dengan 3 mil. Satu farsakh sama dengan 3 amyal. Ya. Satu farsakh sama dengan 3 amyal. Maknanya 16 farsakh sama dengan berapa mil? Maknanya 16 kali 3. Dapat 48 mil. Jadi dapat 48 batu. Dapat 48 batu mil. Jadi ana permulaannya bila nak kira tu nak dapat ni ya, satu batu 1855. 18 yang sebelumnya anda pernah dengar daripada Baba sendiri, Baba dan juga Syekh Nuruddin, maknanya dia sebut 3 batu terus. 3 batu tu 5 lebih kilometer macam tu. Jadi anda cuba cari 1 mau bahagi 3, lepas tu nak cari, tengok tanya Syekh tadi. Jadi dapatlah 1855 ada poin-poin lagi. Jadi kira-kira tu dapat 88 poin, ada nombor-nombor belakang tu. Mudahnya jadi 80, kira 89. Tapi kalau dia buang poin-poin tu dapat 88. Tapi kalau dia kira sekali poin-poin tadi tu punya 89. Kemudian bila kita buat i'anatun nazar, kita pandang semula, kita cuba kira semula, kita tengok batu, rupanya batu ni ada banyak jenis pula. Ada batu antarabangsa, ada batu nautika. Jadi jumlah dia tak sama. Jumlah dia tak sama. Jadi ada batu yang ini salah satu 1.8 tadi kilometer. Ada yang 1.6 1.609. Tak silap ana. Dia batu dia berbeza-beza. Antum boleh tengok cari sendiri. 1.6009. Kalau yang ni dapat 77. Jadi ana pun tukar cara kira, ana ambil dia punya cara zirah. Sebab dia kira guna disebut zirah. Zirah 1 hasta. Dia sebut apa dalam ni? Wa qadruhuma wa qadrul malhalatain bil misahah samanumiyah wa arba'un milan hashimiyah. 48 mil hashimi. Wal mil 6,000 zira' alal mu'tamad. Ini di sisi Imam Nawawi. Imam Nawawi yang sebut 6,000. Bila sebut ikut Imam Nawawi punya kiraan 6,000 hasta, dapat lebih, akan dapat 100 lebih, 129. Sebab tu ulama-ulama sebut yang muktamad, yang tahqiqnya apa yang disebut oleh Ibnu Abdul Bar. Sebab apa depa kira apa yang disebut oleh ahlul ilmi, yang mana ahlul ilmi sebut dalam kitab-kitab, contohnya jarak daripada Mekah sampai kepada satu tempat sekian-sekian, jaraknya 2 marhalah. Tapi bila ikut kiraan Imam Nawawi yang Imam Nawawi sebut rahimahullah, jarak dia tak cukup 2 marhalah. Faham tak? Sebab tu depa kata yang tahqiqnya iaitu apa yang ditasihkan yang disebut oleh Ibnu Abdul Bar. Wasahhaha Ibnu Abdul Bar annahu 3,500 zira'. 3,500 hasta. 3,500 hasta sama dengan 1 mil. 3,500 hasta sama dengan 1 mil.
Satu hasta, di sini pula khilaf dalam mengira hasta. Satu hasta, khilaf dalam mengira hasta. Ada yang sebut satu hasta sama dengan 48. Ini yang anda sebut sebelum ni. Satu hasta 48. Cuma kadang-kadang anda sebut secara mudah 50. Ada yang kira 40, 46 kan? 46. Lepas tu ada juga yang kira 40, 46 47. 46, 45 satu lagi kan? Satu lagi 45. Perbezaan dalam mengukur hasta, dia akan menjadi beza juga pada kilometer lagi. Tu sahabat kita seorang ni, dia kira dapat hasta dia 48. 48. Mungkin ada orang yang panjang sikit jadi 50. Ini satu hasta. 2 shibir, dua jengkal. 2 jengkal sama dengan satu hasta. Jadi anda pun kira lah dengan apa ni, ikut hasta. Jadi nak dapatkan 1 mil, 3,500 kali 48. 46, 48, 50. Kita ambil tengah-tengah tu dah, 48. Maka akan dapat apa? RM3,500 kali 48. 168,000. Maknanya 3,500 kali 48 sama dengan 168,000. Ini berapa? Berapa mil? 1 mil. Sebab 1 mil 3,500 hasta. 1 hasta 48 cm. Jadi 3,500 kita darab dengan 48. Nak dapat nilai cm. Ini pengajian tukar matematik. Kita darab 48 kali cm, nak dapatkan 1 mil dalam cm. Jadi dapatlah ni 168,000 ni. 168,000 tu 1 mil. 16 farsakh sama dengan berapa mil? 48. 168 tu kali 48 pula. Darab 48. Antum akan dapat 80 km. Antum akan dapat 80 km lebih. Ni, 80 km. Dan antum cubalah buat pula 46, 50, 45, antum akan dapatlah hak jenis lain-lain ni pula. Kalau ambil 50, dapat 84. Kalau ambil 45 atau 46 dapat ni 77. 46 tak silap. 46 atau 45. Dia akan dapat berbeza-beza ni. Iaitu kiraan dengan kiraan zira'. Makna pun tak tahu batu tu batu yang mana satu nak kira. Banyak sangat. Baik. Jadi mudah kita kata dalam 80 km lebih. 80 km takriban. Ataupun kita kata 84 km. 80, ada 77, ada 80, ada 84, 88, 84 ataupun tengah-tengah boleh tengah-tengah. 84 km. 7. Ada satu ke 75 kan? Itu yang 45 kan? Itu 45. 75. Ini yang paling rendah lah. Itu yang kira 45. Yang kira satu hasta tu 45.
Itu Astaghfir. Kalau 5. Baik. Jadi berbeza dalam menentukan zirah tu pun dia akan bagi kesan pada kiraan kilometer. Jadi kalau nak kata mudahnya, tengah-tengahnya 84 kilometer lah sekarang ni. 77 dah, 75, 80, 84, 88, 89, 96. Allah Allah. Ambil lah berapa pun. Baik. Baik, itu syarat yang pertama, an yakuna safaruhu marhalatain. Bahwasanya safar dia tu dua marhalah. Safar atau perjalanannya dua marhalah. Syarat yang kedua, wa an yakuna mubahan. Safarnya tu safar mubah. Safar yang dilakukan adalah safar yang diharuskan. Walaupun safar tu safar makruh sekalipun. Jangan safar tu safar haramnya. Jangan safar tu safar haram. Sebab tu dia kata muraduhu bil mubah ma laisa fi maksiyah. Muraduhu bil mubah la ma laisa fi maksiyatin. Apa yang bukan kerana maksiat. Safar yang bukan kerana maksiat. Wa huwal jaiz. Wa huwa al jaiz. Maka fayashmalul wajiba, maka perkataan mubah yang bermakna jaiz tu merangkumi juga safar yang wajib, ka safari qada'id dain, safar kerana nak bayar hutang, wal manduba ka safari silatir rahim, safar mandub, safar yang sunat kerana nak nak menghubungkan silaturahim, wal mubaha, dan safar mubah ka safari tijarah, wal makruh ka safarihi wahdahu, seperti safar seorang-seorang. Orang lain ni bangga safar seorang-seorang. Dia tak tahu kata makruh. Safar seorang-seorang bangga, menunjukkan aku ni seorang yang berani, aku mampu ni diri. Jadi bila kita ikut akal kita sendiri jadi macam tu lah. Tapi bila kita ada syariat kita tahu. Kecuali memang tak ada orang nak safar dengan kita. Tak ada orang nak safar dengan kita, kita memang berhajat untuk safar. Itu tak apa. Yani dia fi hajatin masah lis safar. Itu tak mengapa, tak makruh. Tapi dia bukan fi hajah yang masah, bukan berhajat sangat pun. Kita hari ni kita bangga. Oh masya-Allah aku boleh ni apa semua. Bohlah kat Facebook kan, tunjuklah kan. Itu belum, tu apa duduk makruh lagi kalau haram. Itu benda kita apa-apa pun kita kena ukur dengan mizan syariat. Betul tak mizan aku ni? Aku buat ni betul tak? Nak betul, nak betul tak betul itu kita ukur dengan mizan syariat, kena mengaji syariat dulu. Kita kena faham syariat dulu. Betul tak betul baru boleh kita tahu. Kalau kata yang penting aku tak buat salah. Mana hang tahu salah betul? Pada Allah Ta'ala. Jadi macam tu lah. Dia akan ikut kepala otak lah. Ini perlu diperbetulkan lah. Perlu diperluruskan. Tu mengaji syariat, syariat jaga kita. Sebab macam-macam boleh berlaku. Seorang-seorang kalau dia sakit, kalau berlaku apa-apa kat dia, kan ada orang. Lepas tu sekurang-kurangnya 3. Dan 3 lepas tu syariat suruh buat apa? Lantik seorang ketua. Lantik seorang ketua. Kasafarihi wahdahu aw litijarah fi akfanil mauta. Ini tersebut makruh tadi. Tijarah pada meniaga kain kapan orang mati. Wal makna an-nasani min syuruti jawazil qasri lil musafir kaunu safarihi jaizan fi zannihi. Yang kedua daripada syarat-syarat harus qasar bagi orang musafir, keadaan safarnya tu harus pada zonnya, fi zannihi. Zon dia safar dia harus pun jadilah. Walaupun sebenarnya pada hakikat dia safar maksiat. Diberi contoh macam mana? Sini dia tak sebut contoh. Maknanya macam contohnya sultan, dia bagi satu surat dekat orang, kamu safar ke negeri sekian-sekian, bagi surat ni kepada si fulan bin si fulan. Dia pun bawa lah surat tersebut. Sangkanya dia ataupun ada kawan dia suruh safar bagi surat untuk si fulan. Tapi sebenarnya isi kandungan surat tu suruh bunuh orang. Dapat orang tu dia kata bunuh si fulan bin si fulan. Orang tu tak salah pun. Tapi pada zon dia,
Dia tak tahu pun isi kandungan tu. Pada zon dia harus tak punya safar? Harus. Boleh dia qasar. Boleh dia qasar solat. Maka fala yajuzu lahul qasru fi safaril ma'siyah. Maka tidak harus baginya qasar pada safar maksiyah. Baik, berkenaan dengan al-musafirul 'asi ini ada tiga kategori. Anwa' al-musafir al-'asi. Ada tiga, kita bahagikan kepada tiga. Ini kita saja lebihkan sikit bab ni, asal bab ni penting. Bab ini kemudahan yang ada hari ini menyebabkan kita banyak safar. Tapi kemudahan yang ada pada hari ini juga menyebabkan kita malas mengaji. Sepatutnya kemudahan yang ada pada hari menyebabkan kita mudah dapat ilmu. Sebab dengan adanya kemudahan hari ini, internet yang ada, kita boleh buka walaupun tak sama dengan cara antum duduk sekarang ni bertalaki di hadapan guru, tapi kurang-kurangnya dapat ilmu. Daripada kita habis buat benda lain. Baik, al-musafir al-'asi. Jadi disebut dalam kitab ada yang disebut sebagai al-'asi bis safar. Yang kedua, al-'asi bis safar fis safar. Dan yang ketiga, al-'asi fis safar. Ini tiga kategori. Ada al-'asi bis safar, ada al-'asi bis safar fis safar, dan yang ketiga al-'asi fis safar. Baik, apa beza tiap-tiap satu ni? Baik, kita akan terangkan. Jadi yang pertama al-'asi bis safar. Al-'asi bis safar ini bahasa babiah. Itu penting ni, huruf jar. Itu kita mengaji kitab ni, huruf-huruf jar tu sangat penting, dia memberi makna. Yang pertama al-'asi bis safar, yakni orang man ansha'a safarahu li ajli al-ma'siyah. Orang yang dia jadikan safar dia tu kerana sebab maksiat. Safar dia tu disebabkan maksiat. Ini sebab yang mendorong dia safar tu sebab dia maksiat. Yani al-'asi bis safar, orang yang berdosa disebabkan safar dia. Tambah sikit, min awwalihi. Nak beza dengan yang kedua. Man ansha'a safarahu li ajlil ma'siyah min awwalihi. Min awwalis safar. Sebab kita nak bezakan dengan yang kedua. Yang kedua, man ansha'a safarahu li ghairil ma'siyah. Man ansha'a safarahu li ghairil ma'siyah summa qalabahu lil ma'siyah. Yang kedua, man ansha'a safaruhu li ghairil ma'siyah. Dia bermusafir bukan sebab maksiat. Musafir dia nak pi ziarah aulia, nak pi ziarah orang soleh, wali-wali Allah, tok-tok guru. Kemudian dalam perjalanan dia tukar safar dia tu kerana maksiat. Boleh, dia tak sama yang ni. Ini awal-awal lagi dia niat safar dia kerana maksiat. Yang ni tak. Awal safar dia bukan kerana maksiat. Cuma dalam perjalanan tersebut dia tukar safar dia tu li ajli
al-maksiyah. Yang ketiga, man ansha'a safarahu li ghairil ma'siyah lakinnahu asa fi safar. Yang ketiga, man ansha'a, iaitu apa ni, asif fi safar, iaitu orang yang man ansha'a safarahu li ghairil ma'siyah lakinnahu asa fi safar. Orang ni dia safar dia tu sebab dia safar bukan sebab maksiat. Dan dia tidak tukar pun niat dia kepada perkara maksiat. Cuma dia buat maksiat dalam perjalanan. Boleh. Dia buat maksiat dalam perjalanan. Sahabat kita ni nak balik kampung. Nak balik kampung naik bah. Naik bah ambil seat 2, bukan seat 1. Tengok-tengok duduk sebelah. Duduk sebelah Amoy. Baik. Maka tergugatlah iman sahabat ni. Buat-buatlah tidur konon-kononnya. Lepas tu kepala bagi sandang ke bahu perempuan tersebut dan sebagainya. Jadi dia balik kampung nak ziarah mak dia. Tapi dalam safar dia buat maksiat. Itu dinamakan al-asi fi safar. Sebab safar dia sebab yang elok, bukan sebab maksiat. Dia pergi ziarah mak dia, dia kerja kat KL. Contoh. Amir balik dari Sudan, naik bah. Saja tak mau ambil kursi satu. Ambil hak 2. Tu ambil kesempatan. Jadi al-asi fi safar, dia dalam safar. Dia tak ada niat, dia tak ada tukar pun niat dia. Berbeza dengan yang ni. Yang kedua, dia safar dia awalnya kerana benda elok. Dalam perjalanan ke Kedah nak pergi ziarah Pak Sumit contoh. Dapat panggilan tengah jalan, Pak Sumit dah musafir tempat lain. Tak ada kat rumah. Lepas tu kawan dia seorang, kita pergi Genting je. Contoh. Jadi dia elok kat tu. Jadi dia tukar. Dia tukar ziarah daripada pergi ziarah orang soleh ke toleh. Ini dia tukar dia punya ni. Jadi asal man ansha'a safaru li ghairi maksiyah summa qalabahu lil maksiyah. Jadi ini 3 kategori yang disebut oleh para fuqaha dalam kitab. Al-asi bis safar, al-asi bis safar fi safar, al-asi fi safar. Yang pertama al-asi bis safar. Hukum dia al-asi bis safar, yani la yajuzu lahul qasru illa intaba. Illa intaba wa kana baqi safarihi marhalatain. Baik, hukum yang pertama ni hukum dia, orang asi bis safar, yang safar kerana sebab maksiat, dia tidak boleh qasar. La yajuzu lahul qasru illa intaba, kecuali jika dia bertaubat. Dalam perjalanan dia bertaubat. Dalam perjalanan kita dia bertaubat. Kawan dia pergi 2 orang, lepas tu kawan ni duk nasihat dia, kita ni dah ngaji Sudan. Dah. Tapi kita ngaji agama tapi kita nak buat maksiat dan sebagainya. Kawan dia kata betul juga kata. Jadi dia bertaubat. Baik, dia bertaubat. Lepas tu lepas bertaubat tu tengok jarak dia nak pergi ke tempat tu
Kalau dia tak jadi buat maksiat, jarak dia nak pergi ke tempat tu cukup dah 2 marhalah. Kalau cukup 2 marhalah, boleh qasar. Maknanya tempat dia bertaubat tu, itu permulaan kiraan dia. Dia mahallu taubatihi itu tempat permulaan safar dia. Jadi kalau cukup 2 marhalah daripada situ, maka boleh dia qasar. Kalau tak cukup tidak boleh qasar. Okay. Baik. 5 minit jam ni. Jadi kita akan sambung lagi 2. Siapa nak ketandah dulu boleh ketandah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la